Didik TV KPM. Haris. Ya, Haris yang tu. Betul Haris? Haris nak Ya saya. ya. Haris nak cuba nak kejar markah ni? Haris nak cuba ke? Nak. Ya, dia pun semangat. bersemangat dah tu. Okey, Okey. silakan. Wah, berkobar-kobar. Salutlah macam ni. Tak apa, boleh Okey, dah nampak. boleh. Teruskan, Okey, Haris. Teruskan Haris. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesepanan dan kesusilaan. Okey. Itu je. Itu memang 5 semua orang kena tahu. Kita terus bagi 3 markah lah kesian. Okey, jadi dia bolehlah bersaing dengan rakan-rakan yang lain. Itu jadi dia. sebenarnya kenapa kita paparkan rukun negara ini, apa kaitannya dengan topik berkaitan raja berperlembagaan demokrasi berparlimen? Tentulah dengan ideologi rukun negara ini sebenarnya nak menanam semangat taat setia masyarakat kepada negara. Jadi bila sebut taat setia, jadi kita lihat dalam perkara yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara merupakan tuntutan yang perlu kita laksanakan sebagai warga negara. Untuk menunjukkan kesetiaan, maka kita pergi kepada soalan yang ini, kita pergi pada soalan-soalan yang kita kata terbuka. Bagaimana kita nak menzahirkan taat setia kita kepada Yang di-Pertuan Agong, ataupun secara umumnya ialah raja-raja tadi, kesetiaan kepada raja dan negara. Bagaimana cara kita nak menzahirkan? Okey, di sini mungkin kita buka kepada mana-mana murid kita yang nak bersaing untuk mendapatkan markah yang tertinggi dalam segmen yang terakhir ini. Siapa nak cuba dahulu? Bagaimana nak zahirkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong ini? Okey, siapa nak cuba angkat tangan dan tekan butang mikrofon. Silakan. Okey, Rizky, silakan ketua murid. Macam mana nak zahirkan? Okey. Pada pendapat saya, cara generasi muda masa kini boleh menzahirkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong dengan menghayati prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Ya, tapi macam mana nak zahirkan tu perbuatan itu? Tapi betul ya, kita maknanya setiap warga negara perlu maksudnya menghayati dan mengamalkan rukun negara itu, bukan prinsip yang kedua sahaja tetapi kelima-lima prinsip sebenarnya. Jadi kita berikan, sebab ini adalah soalan yang memerlukan mereka memberikan jawapan yang itu, kita berikan 4 markah kepada Rizky. Dan kita lihat juga kepada soalan yang kedua sebelum kita akan kaitkan antara kedua-dua soalan kepada topik kita. Soalan yang kedua ialah, bagaimana jika generasi muda masa kini tidak memiliki semangat patriotisme? Kalau kita tak ada semangat patriotisme, apa yang akan jadi? Akan berlaku. Ya. Kak Yuyu. Damia. Damia dengan Fahmi sama-sama. Okey, Silakan Damia dulu. Okey, Damia. Generasi muda jika tiada sifat semangat patriotisme dalam diri, negara huru-hara dan tidak stabil. Ya, negara tidak stabil tu dari aspek apa tu? Tapi huru-hara tu yang pastilah, kerana apabila kita sebenarnya bukan generasi muda sahaja Kak Yuyu, tetapi semua warga negara ini, kalau kita tak ada patriotisme tu apa? Semangat cinta akan negara yang membawa pada tindakan sanggup mempertahankannya. Jadi bila relate dengan tajuk kita pada hari ini, maksudnya jika ada sebarang pihak yang cuba untuk menghina institusi beraja, kita tampil ke hadapan untuk mempertahankan orang kata kemurnian institusi beraja itu dan fungsi institusi beraja dalam negara kita. Jadi boleh bagi markah ke? Ya, kita tentu bagi markah 4 markah. Jadi mungkin tambah 3 campur 3 saya jadi rasa 6. kalau kita lihat daripada 2 soalan, cara kita menzahirkan ialah dengan taat setia dengan rukun negara. Sebenarnya banyak lagi cara yang kita boleh lakukan. Hormat kepada pemerintah ataupun mengikuti pemerintah dalam kata selagi mengikut perlembagaan. Okey, kemudian patuh undang-undang, jadi warga negara berdisiplin. Semua itu merupakan cara kita menzahirkan bukan sahaja kita kata kepada institusi beraja tetapi kepada negara kita. Tapi kalau kita lihat dengan
jawapan yang murid kita bagi, kita mungkin boleh buat rumusan. Jadi sebelum saya yang rumus, saya rasa mungkin kita beri peluang kepada sama ada Haris ataupun Fahmi untuk membuat rumusan apa yang mereka dapat belajar pada hari ini. Okey, ringkas daripada Haris dan Fahmi. Haris, mulakan. Okey, Haris ataupun Fahmi lah. Yang saya dapat rumuskan kat sini, kita punya sistem perlembagaan kita tersusun rapi. Itu je lah. Okey, terima kasih. So kita ambil satu lagi jawapan daripada Fahmi. Okey, terima kasih Haris. Fahmi pula, Fahmi. Rumusan yang saya dapat pada hari ini, saya dapat memahami sistem perlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, pada masa raja kini. berperlembagaan, sistem raja berperlembagaan. Sebab sebenarnya generasi muda ramai yang tak tahu pasal sebenarnya apa fungsi raja. Ramai mempertikaikan kenapa raja perlu ada pada masa kini, zaman moden perlu ada. Tetapi itulah yang sebabnya dalam pembelajaran hari ini saya harap murid-murid dapat faham bahawa raja yang ada pada hari ini, kuasa dia sebenarnya adalah kuasa yang tidak lagi kata mutlak tetapi mengikut perlembagaan. Dan dalam perlembagaan itu jelas perkara-perkara yang mana dia tidak perlu dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Jadi sebenarnya institusi beraja itu merupakan lambang kepada negara, identiti yang perlu kita pertahankan kerana tidak semua negara di dunia ini yang memiliki institusi beraja. Dan kita perlu juga rasa bangga kerana institusi beraja kita merupakan institusi beraja yang berteras kepada perlembagaan negara. Jadi di sini hak rakyat juga sebenarnya dipertahan atau dipelihara oleh institusi beraja, bukan kata warga negara atau bumi putera, tetapi kaum-kaum lain mendapat keistimewaan dan terpelihara hak mereka selain daripada kita kata yang lain-lain jugalah kan. Okey, so sebelum kita membuat rumusan ataupun kita berhenti, okey, jadi cikgu tinggalkan murid-murid dengan satu soalan sebagai kerja di rumah. Murid-murid boleh buka pada halaman 59 buku teks sejarah tingkatan 5. Mengapa larangan 3.1 kurungan 4 dikuatkuasakan? Jadi larangan apa? Larangan menggunakan lambang, nama dan rupaan gambar pada rajah yang mana kalau kita lihat yang berkaitan dengan institusi beraja ni tak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Soalannya, mengapa? Jadi untuk menjawab soalan ini, murid-murid sila merujuk kepada guru mata pelajaran di sekolah masing-masing. Dan Kak Yuyu, sebenarnya kan murid-murid kita dia dapat juga belajar dalam pada portal Delima. Ya, portal Delima. Jangan lupa tu sebenarnya banyak sumber pembelajaran daripada pelbagai mata pelajaran dapat diperoleh melalui portal Delima. Cikgu jangan lupa pentaksiran untuk murid pada hari ini. Kita tengok sini 18, 18, 18, 18. Alamak. Bagaimana pentaksiran cikgu sendiri sebagai guru yang mengajar pada hari ini? Tadi kita nampak ada yang naik turun, ada yang ketinggalan, tetapi sekarang kita lihat rumusannya semuanya sama. Sama saja. Jadi saya rasa murid-murid kita sebenarnya semuanya hebat, ya. Semuanya hebat, semuanya mempunyai kata fokus dalam pelajaran. Jadi tidak ada juara, sebenarnya juara mereka adalah juara sebenarnya. Jadi semua adalah juara, kan? Itu Didik TV KPM